Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Terima kasih kepada Al-Fadil saudara pengurusi majlis Ustaz Mang hafizahullah subhanahu wa ta'ala, pihak penganjur, seterusnya muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin anjuran doa Bulu Gading. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masuk dalam perbahasan baru iaitu bab sujudis sahwi, bab pada menyatakan sujud sahwi. Katanya sujudus sahwi sunnah. Sujudus sahwi sunnah. Sujud sahwi hukum dia adalah sunnah. Apa maksud sujud sahwi hukum dia adalah sunnah? Maksud sunnah di sini adalah perkara kalau dibuat dapat pahala tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Perkara yang kalau buat dapat pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Maksud sunnah di sini adalah perkara yang dituntut, tetapi tuntutannya bukanlah tuntutan yang putus. Kalau dibuat dapat pahala tapi kalau ditinggalkan tidaklah berdosa. Itu maksud sunnah. Tetapi kena ingat, sujud sahwi hukum dia sunnah bagi imam dan bagi orang yang sembahyang seorang diri. Manakala bagi makmum, hukum dia adalah wajib ketika mana imam sujud sahwi. Okey, perhati molek. Sujud sahwi hukum dia sunnah bagi imam, bagi orang yang sembahyang seorang diri. Lepas tu bagi makmum yang imamnya tidak sujud sahwi. Makmum kalau imam tidak sujud sahwi, maka tetap sunat makmum sujud sahwi. Adapun makmum yang imamnya sujud sahwi, walaupun imam je salah, makmum tak salah pun. Imam tambah rakaat kelima, makmum duduk je. Makmum dah tambah. Lepas tu imam duduk mula. Imam bangun baca, tengah sedak-sedak baca. Makmum senyap belaka, tak ada mulut belaka. Tak ada tegur-tegur tu imam. Senyap je makmum, tak ada kata subhanallah. Makmum duduk mikir bab lain. Dia tunggu tu imam pun turun mula. Imam pun sujud sahwi. Makmum buat dok je sujud sahwi. Baik. Tak boleh. Batas sembahyang makmum. Sebab wajib makmum ikut imam. Makmum kata dah buat apa saya kena sujud sahwi kau? Kalau saya buat salah kan, imam seorang buat salah, you buat salah, you tanggung kan? Tak. Oleh kerana makmum telah mengikat sembahyang dia dengan imam, maka kesalahan yang dilakukan oleh imam kena juga kepada makmum. Ketika mana imam sujud sahwi, maka diwajibkan kepada makmum sujud sahwi. Okey, jadi sujud sahwi hukum asalnya sunnah. Cuma kadang-kadang bertukar menjadi wajib dalam keadaan tertentu, iaitu bagi makmum ketika imam sujud sahwi. Makmum tak tahu tu imam buat salah benda. Tak tahu tu imam buat salah benda. Dia tak tahu tu imam buat salah benda. Tiba-tiba tu imam sujud sahwi. Tetap makmum kena sujud sahwi. Sebab kesalahan yang dilakukan oleh imam kadang-kadang diketahui oleh makmum, kadang-kadang makmum tak tahu. Tu imam dah ingat baca tahiyat. Dia duduk Allahu Akbar. Duduk dah tahiyat awal, makmum baca habis. Tu imam duduk nengung. Banyak perkara duduk nengung tu imam. Duduk nengung lama. Allahu Akbar berdiri. Oh, aku duduk baca tahiyat awal ni. Makmum tahu tak dia baca? Tak tahu. Sunat tak tu imam sujud sahwi? Sunat. Makmum kena ikut. Sebab itulah kata Rasulullah lagu mana? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam
supaya diikutkan. Baik, kena ikut tu imam. Baik. Sujudus sahwi sunnatun, sunnah tu bila? Inda tarki ma'murin bih au fi'li manhiyin anhu. Inda tarki ma'murin bih au fi'li manhiyin anhu. Ketika meninggal perkara yang disuruh atau melakukan perkara yang ditegur. Dia kalau kita tengok sebab sujud sahwi, sebab sunat sujud sahwi. Sebab sunat sujud sahwi kadang-kadang kerana melakukan perkara yang dilarang, kadang-kadang kerana melakukan perkara yang meninggalkan perkara yang disuruh. Ada dua ni je. Kadang-kadang kerana melakukan perkara yang dilarang, kadang-kadang meninggalkan perkara yang disuruh. Benar? Tak buat? Baik. Katanya fal awal, maka yang pertama. Bagaimana hak yang pertama? Ni. Tarki ma'murin bih. Tinggal benda hak yang disuruh. Hak yang pertama tu, yang pertama daripada dua sebab yang disunatkan sujud sahwi, katanya in kana ruknan, jika adalah ia rukun. Maksudnya hak yang diperintah, yang disuruh buat saat itu rukun. Dia sebenarnya benda hak yang diperintah untuk kita buat dalam sembahyang kadang-kadang rukun, kadang-kadang sunnah. Tidak gitu. Kadang-kadang rukun, kadang-kadang sunnah. Sunnah benda hak yang diperintah kepada kita untuk kita buat. Sunnah pula terbagi kepada dua. Ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Tidak gitu. Jadi kalau kita tengok perbuatan dalam sembahyang, hak yang diperintah untuk kita buat, benda hak yang diperintah kita buat dalam sembahyang kadang-kadang rukun, kadang-kadang sunnah ab'ad, kadang-kadang sunnah hayat. Jadi benda hak yang diperintah untuk kita buat, kalau sekiranya rukun, tiba-tiba kita tinggal. Itu maksud dia. Kalau kata tinggal benda hak yang diperintah ataupun buat benda yang dilarang sebab sunat sujud sahwi. Hak yang pertama, maksudnya tinggal benda yang diperintah jika adalah ia al-ma'mur saat itu ruknan ataupun al-matruk boleh juga. Jika adalah ia kembali kepada al-matruk, benda yang ditinggalkan tu. Ruknan, rukun. Kalau benda yang ditinggalkan itu rukun, wajib tadarukuh. Maksudnya wajib tadarukuh, wajib tadaruk semula. Dapatkan balik. Wajib kena buat semula. Kena buat mula. Tidak memadai sujud sahwi sebagai ganti kepada rukun yang ditinggalkan. Allah, saya sujud sekali je. Tapi saya sujud sahwi dah. Saya sujud sekali. Lepas tu saya sujud sahwi. Tak boleh. Sebab benda rukun yang ditinggalkan tidak memadai digantikan dengan sujud sahwi. Tetap dia kena buat rukun tersebut. Oh, saya tinggal Fatihah tapi saya sujud sahwi. Dia tinggal Fatihah tapi dia kata dia sujud sahwi. Adakah sujud sahwi dapat mengganti Fatihah yang ditinggalkan? Tidak. Kerana Fatihah adalah rukun. Sebab itulah dia kata fal awal in kana ruknan wajib tadarukuh. Wajib kena tadaruk semula. Kena buat semula. Cuma ketika hak yang ditinggal tu rukun, lepas tu dia buat balik, kadang-kadang sunat sujud sahwi, kadang-kadang tidak. Okay, boleh faham? Kadang-kadang sunat sujud sahwi, kadang-kadang tidak. Sebagai contoh, lepas daripada dia baca Fatihah, dia terus sujud. Dia tidak rakaat. Dia sujud, lepas tu dia tidak rakaat. Dia sujud, antara dua sujud. Dia teringat semula. Tu kita bincang dah lepas. Kalau dia teringat sebelum daripada sampai kepada rukun yang seumpama ditinggalkan pada rakaat berikutnya. Ingat tak? Maka dia kena bangun buat bulan. Jadi dalam sujud, dia teringat. Oh, dah nak sampai rakaat berikutnya, ingat dah. Oh, aku dah buat. Maka wajib dia kena bangun semula untuk tadaruk balik rukun yang ditinggalkan. Faham?
Dia bangun, lepas tu dia rokok. Baik, dia rokok. Lepas tu dia kena sujud semula, iktidak, lepas tu sujud semula. Walaupun dia sujud dah tadi. Nah, jelas tak? Walaupun dia sujud dah tadi. Maka sunat dia sujud sahwi. Kerana dia sunat dia sujud sahwi, kerana ada ziyadah yang telah berlaku disebabkan dia tadaruk rukun yang ditinggalkan tadi. Tak lagi. Kenapa ada ziyadah? Mana ziyadah? Dia sujud dah tadi, sujud dah. Nah. Okey. Kadang-kadang dah sunat sujud sahwi. Contoh, lupa niat. Pakai gi tu imam rokok lalu lupa niat. Okey, lupa niat, kena tadaruk balik. Kena mula semula sembahyang. Lupa takbiratul ihram, kena mula semula sembahyang. Adakah sunat sujud sahwi? Ada. Nampak tak? Kadang-kadang sunat sujud sahwi, kadang-kadang tidak. Itu maksud kata lagu ni. Fal awwalu in kana ruknan wajaba tadaruku. Lepas tu waqad yushra'us sujudu. Terkadang disyariatkan sujud. Kadang-kadang disyariatkan sujud sahwi. Mana maksud disyariatkan? Dituntut, disunatkan sujud sahwi. Ketika dia tadaruk balik rukun yang dia tinggalkan tadi. Contoh kaziyadatin hasadat bitadaruki ruknin. Seperti ziyadah. Apa ziyadah? Penambahan yang terjadi, yang berlaku, hasadat yang berlaku dengan sebab tadaruk rukun. Ngerti tak? Sebab tadaruk rukun yang ditinggalkan tadi. Jelas tak? Kama sabaqa fit tartib, seperti apa yang telah terdahulu dalam bab tartib. Ingat tak dalam bab tartib kita bincang. Kalau orang tu tinggal satu rukun, lepas tu kalau dia ingat sebelum daripada sampai kepada rukun yang ditinggal, seumpama rukun yang ditinggalkan pada rakaat yang berikutnya, maka dia kena buat semula. Kalau siapa ada, maka rukun yang dibuat pada rakaat yang kedua ganti untuk rakaat yang pertama. Apa yang dibuat di antara dua perkara tersebut adalah lara. Ingat tak sebelum daripada ni? Ingat tak? Okey. Kita tengok dulu. Kadang-kadang disyariatkan sujud. Jadi bermakna ada juga tidak disyariatkan sujud. Betul tak? Tapi tak banyak sini kan? Kadang-kadang disyariatkan sujud, kadang-kadang tidak disyariatkan sujud. Contoh tidak disyariatkan sujud ketika dia tertinggal. Contoh ketika tinggal niat, tinggal takbiratul ihram. Jelas tak? Bismillah. Okey. Katanya au ba'dan ataupun ba'd, ataf pada ruknan. Ataf pada ruknan. Maksudnya hak yang pertama, hak yang dia tinggal benda yang diperintah, jika adalah ia ba'dan. Apa makna ba'd? Ni sunat ab'ad. Di ab'ad jamak, ba'd mufrad. Maksudnya satu daripada sunat ab'ad. Wahwa, dan iaitu ba'd al-qunut. Itu kena ingat, sunat ab'ad yang pertama benda kunut. Kunut ni dua. Yang pertamanya kunut pada sembahyang subuh. Yang keduanya kunut pada sembahyang witir nusuf yang kedua daripada bulan Ramadan. Ni kunut yang sunat ab'ad. Manakala kunut nazilah dia tidak termasuk dalam sunat ab'ad. Orang yang meninggalkan kunut nazilah tidak sunat dia sujud sahwi. Bahkan kalau dia sujud sahwi serta dia tahu hukum, maka batal sembahyang dia kerana menambah rukun. Okey, boleh kalau tahu hukum lah. Tahu hukum tu masalah lain. Baik, jelas tak? Dan ni kan pihak pejabat agama mengeluarkan surat supaya para imam membaca kunut nazilah. Kadang-kadang tu imam sebelum Jumaat tu dah dibaca dah surat, dia kata hari ni kita sebelum sembahyang, Assalamualaikum ahli Jumaat semua, nanti kita nak baca kunut nazilah. Lepas tu siapa masa iktidar rakaat yang kedua dak baca sekarang. Dia teringat. Dia tahiyat orang tengok, tadi aku kabur nak baca kunut nazilah, tiba-tiba aku tinggal.
Adakah sunat di sujud sahwi? Tidak. Kerana qunut nazilah bukan sunat ab'am. Jelas? Wahwal qunut. Atau qiyamu ataupun qiyamnya qiyam qunut. Qiyam bagi qunut ketika orang tu mampu sembahyang dalam keadaan berdiri. Jelas tak? Qiyam bagi qunut ketika orang tu mampu sembahyang dalam keadaan berdiri dan untuk sembahyang fardu. Manakala sembahyang sunat, doa. Jelas tak? Sembahyang sunat, doa. Kenapa dia sembahyang sunat doa? Kerana sembahyang sunat tidak disyaratkan berdiri. Sembahyang sunat mana? Sembahyang sunat mana? Witir ya? Witir sembahyang sunat kan? Awit tasyahudul awal ataupun tasyahud yang pertama. Aw qu'uduh ataupun duduk bagi tasyahud yang pertama. Duduk bagi tasyahud yang pertama ni bagi orang yang mampu sembahyang dalam keadaan duduk. Tapi orang yang tidak mampu duduk, maka tak ada lah. Dia kena berdiri. Kena berbaring. Benda tu? Tujuk tu? Mana pondok tu? Okey. Katanya wa kadha as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fil azhar. Dan seperti ini selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ay benda fihi padanya pada tasyahud awal. Dia fihi ni dengan maksud selepas daripada tasyahud awal. Tapi dalam tasyahud awal selepas dia. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi fil azhar. Maksudnya ada khilaf lah. Mengikut qaul al-azhar, selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal adalah sunat ab'ad. Katanya au ba'dan sajad. Benar? Sajad. Tu jawab. Kan tadi kan? Au ba'dan. Takdir kalam. Fal awwalu in kana ba'dan sajad. Faham lagi? Kan berarti modek. Fal awwalu in kana ruknan. Maka yang pertama jika dia rukun, kadang-kadang disunatkan sujud. Au ba'dan ataupun kalau hak yang ditinggalkan tu sunat ab'ad. Takdir kalam lagu ni. Fal awwalu in kana ba'dan. Maka yang pertama tu jika adalah ia sunat ab'ad. Lepas tu dia mari. Contoh sunat ab'ad. Qunut qiyam, qunut tasyahud awal duduk je. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal fil azhar. Kalau hak yang ditinggalkan sunat ab'ad sajad. Faham tak kan? Sajad jawab bagi in i'tibar ataf. Asal lagu mana? In kana ba'dan sajad. Jelas tak? Baik. Sunat sujud sahwi. Waqil dan kata qil. In taraka amdan fadah. Jika meninggal ia dengan sengaja, dia tinggal perkara tersebut dengan sengaja. Dia tinggal sunat ab'ad dengan sengaja. Tinggal dengan sengaja sunat ab'ad, ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana dia sunat ab'ad. Jelas? Jika dia tinggal dengan sengaja, fala. Apa benda fala? Ay fala yasjud. Jadi maksudnya, dalam masalah meninggal sunat ab'ad, terbahagi kepada dua. Yang pertama tinggal secara terlupa, yang keduanya tinggal secara sengaja. Tinggal sunat ab'ad secara terlupa, sepakat. Ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat sujud sahwi. Sebab kerana terlupa. Tetapi meninggalkan sunat ab'ad dengan sengaja, maka di sini berlaku khilaf sunat ataupun tidak sujud sahwi. Ada pandangan yang mengatakan sunat sujud sahwi dan ada pandangan yang mengatakan tidak sunat sujud sahwi. Pandangan mu'tamad
adalah sunat sujud sahwi walaupun ditinggalkan sunat ab'ad dengan sengaja. Sengaja tak baca kunut, sengaja tak tahiyat awal, sengaja tinggal selawat kepada Rasul dalam tahiyat awal. Nah, jelas tak? Katanya qultu, berkata oleh aku. Siapa aku? Imam Nawawi, pengarang kita. Wa kadha as-salatu 'ala al-ali haitsu sanannaha. Seperti ini juga selawat ke atas keluarga ketika kita menghukum sunat dia akan selawat kepada keluarga Rasulullah. Dulu kita bincang antara perkara yang disunatkan, yang termasuk dalam sunat ab'ad, adalah selawat kepada keluarga Rasulullah dalam tasyahud akhir. Selawat kepada keluarga Rasul dalam tasyahud akhir. Maka selawat kepada Rasulullah dalam tasyahud akhir, sunat dia. Okey, pandangan mu'tamad mengatakan sunat ab'ad. Jadi orang yang meninggalkan selawat kepada keluarga Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia meninggalkan selawat kepada keluarga Rasul dalam tasyahud akhir, maka sunat dia sujud sahwi menurut pandangan mu'tamad. Wallahu a'lam. Katanya wala tujbaru sairus sunan, dan tidak dijabarkan. Tidak dijabarkan. Ya, dalam kitab-kitab Jawi dia ada tulis dijibara. Ada dah kitab Jawi itu. Seorang yang meninggal sunat ab'ad, sunat dijabarkan dengan sujud sahwi. Sunat dijuburkan. Silap baca. Jangan baca gitu. Ada benda ni jadi sungguh. Dan dijabarkan. Dia sebenarnya bahasa Arab campur dengan bahasa Melayu. Arab dia campur dengan bahasa Melayu. Tujbar, dijabarkan, ditampalkan, digantikan. Itu digantikan, ditampalkan. Dia tidak tampal. Apabila ada benda bocor, lepas tu kita tampal. Itu maksudnya. Faham? Ganti. Boleh je kok. Okey, wala tujbaru sairus sunan, dan tidak dijabarkan, tidak diganti dengan sujud sahwi sairus sunan akan sunan-sunan, akan sunnah-sunnah yang berbaki. Maksudnya sunnah yang dilakukan dalam sembahyang kalau ditinggalkan selain daripada sunnah ab'ad, tidak diganti dengan sujud sahwi. Jelas tak? Sair dengan makna baqi di sini. Faham? Sair dengan makna baqi. Sunat-sunat yang dibuat dalam sembahyang yang lain lagi, yang berbaki selain daripada sunat ab'ad, andai kata ditinggalkan sama ada dengan sengaja ataupun terlupa, maka tidak dijabarkan dengan sujud sahwi. Okey, boleh faham? Tidak dijabarkan. Apa dia dijabarkan? Diganti ataupun ditampalkan dengan sujud sahwi. Baca dijuburkan selok. Ni ada. Dia sungguh bukan ngoya dah. Memang sungguh. Ada. Baik. Jenis hak jadi mulut lacor pula. Mulut hak jenis tak tapi. Ada kok jenis hak tak tapi. Tempat-tempat kita nak acik balik tempat-tempat lain bonok. Tempat tu suti-suti tu makhraj. Ada juga jenis hak jadi mulut gitu. Okey, habis. Yang pertama. Yang keduanya wathani, dan yang kedua. Mana yang kedua ni? Melakukan apa yang dilarang. Okey, itu maksud wathani. Melakukan apa yang dilarang. Ia melakukan apa yang dilarang. Ia ada kala melakukan dengan sengaja, ada kala melakukan dengan terlupa. Dan hak yang masalah dengan sengaja, kadang-kadang ia membatalkan sembahyang, kadang-kadang tidak membatalkan sembahyang. Hak yang dengan terlupa kadang-kadang membatalkan sembahyang, kadang-kadang tidak membatalkan sembahyang. Gerak banyak, sama ada sengaja ataupun terlupa, ia membatalkan sembahyang dalam mazhab Imam Syafi'i. Gerak banyak, walaupun terlupa, ia termasuk dalam perkara yang membatalkan sembahyang. Okey, boleh faham? Gerak banyak. Tapi adalah perbincangan dia.
Yang tu kita cover secara kasar je lah. Wathani, dan yang kedua, illam yabqul amduhu, jika tidak batal oleh sengaja ni. Kalau sengaja tak batal. Contoh, kaliltifat, seperti iltifat. Iltifat ni makna berpaling. Iltifat berpaling dengan muka. Paling muka batal tak sembahyang? Tak. Paling dada pun batal. Tapi makruh paling muka kan? Batal tak sembahyang? Tak batal. Okey, kita dituntut kepada kita untuk menghadap muka ke arah kiblat. Tiba-tiba kita buat benda yang dilarang. Sebab benda makruh benda yang dilarang. Tak gitu? Benda makruh adalah benda yang dilarang. Tapi paling muka kanan ke kiri ke, ketika tidak ada sebarang hajah, ia benda yang dilarang, tapi ia tidak membatalkan sembahyang. Tak gitu? Walaupun dilakukan dengan sengaja. Itu maksud illam yabtul amduhu kaliltifati, seperti berpaling. Wal khatwatain, dan dua langkah. Lam yasjud li sahwihi. Tidak sujudlah ia kerana sahwihi. Tidak sujudlah ia kerana terlupanya, sama juga, dan tidak juga kerana sengaja. Tidak sujud sahwi kerana terlupanya dan kerana sengajanya. Buat dengan sengaja ke, buat dengan terlupa ke, tak sunat sujud sahwi. Ia sengaja pusing kat tu, pusing kat ni, sengaja. Ataupun terlupa pusing kat tu, pusing kat ni, tapi sengaja buat benda tu tak batas sembahyang. Tapi ni dibuat terlupa, tak sunat sujud sahwi. Jelas tak? Okey, kita pusing kepala ke kanan ke kiri, tu dipanggil iltifat. Batal tak sembahyang? Tak batal. Tak batal kalau buat dengan sengaja, tak batal. Maka tiba-tiba dia pusing ke kanan ke kiri dengan terlupa. Sunat tak sujud sahwi? Tak. Sama juga kalau dia pusing ke kanan, pusing ke kiri dengan sengaja, juga tidak sunat sujud sahwi. Tidak sunat sujud sahwi. Baik. Wa illa sajada illam tabqul bisahwihi. Berarti mana Wa illa, dan jika tidak. Wa illa, kan tadi kan, jika tidak batal oleh sengajanya. Jika tidak begitu. Jika tidak batal oleh sengajanya. Maksud dia, Zul. Jika batal. Berarti mana Tadi kan jika tidak batal oleh sengajanya. Lepas tu dia kata wa illa, dan jika tidak. Jika tidak, kok tidak batal dengan sengaja, kedok gitu. Tidak batal dengan sengaja, dok. Maksud dia benda tu. Dok batal oleh sengajanya tu dok. Maksudnya benda. Batal oleh sengajanya. Tu dipanggil benda nafyun nafyi isbat. Menafikan nafi adalah isbat. Maksudnya benda. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya ai bi'an batala amduhu. Okey. Itu maksud wa illa ai bi'an batala amduhu. Batal oleh sengajanya akan sembahyang. Atau boleh juga wa in. Wa illa ai bi'an abtala amduhu, membatal oleh sengajanya akan sembahyang. Itu maksudnya sajad, sujudlah ia sahwi. Kalau jika tidak, bukan. Jika tidak, maksudnya tidak. Jika tidak, yakni jika batal oleh sengajanya akan sembahyang, sujudlah ia. Maksudnya sunat dia sujud. Kalau perbuatan tu batal kalau dilakukan dengan sengaja, batal sembahyang kalau dilakukan dengan sengaja, maka sunat dia sujud sahwi. Tapi dengan syarat illam tabqul bisahwi. Jika tidak batal dengan terlupanya. Ni payah belaka ni. Ibarat gini ni. Ibarat gini payah belaka. Payah kan ni. Gini, kita kena faham gini. Benda hak yang dilarang, benda yang dilarang, kalau dibuat juga, kalau kita buat juga, ataupun seorang tu buat juga,
Dia kalau kadang-kadang buat dengan sengaja batal semayang, kadang-kadang buat dengan sengaja tak batal semayang. Boleh faham? Kadang-kadang buat dengan sengaja batal semayang, kadang-kadang buat dengan sengaja tak batal. Okey, kalau buat dengan sengaja tak batal semayang, ya. Buat dengan sengaja tak batal semayang, tak sunat sujud sahwi. Kalau buat dengan sengaja batal semayang, kadang-kadang hak buat dengan sengaja batal semayang, buat dengan terlupa pun batal semayang. Dan ada kala buat dengan sengaja batal semayang, tapi buat dengan terlupa tak batal semayang. Boleh faham? Boleh faham tak? Jadi, kalau buat dengan sengaja batal semayang, buat dengan terlupa batal semayang, ni jelas dah tak ada sujud sahwi dah sebab dia. Sebab batal dah semayang dia. Hak yang masalah, sunat sujud sahwi adalah buat dengan sengaja batal semayang, buat dengan terlupa tak batal semayang. Maka ketika dia buat dengan terlupa, sunat sujud sahwi. Jelas tak? Itu maksud wa illa sajadah illam tabtul bisahwi. Jika tidak batallah sembahyang dengan sebab terlupanya. Contoh kekalamin kathirin fil asah. Seperti percakapan yang banyak mengikut kaul yang asah. Cakap banyak mengikut kaul yang asah. Kalaulah tidak disengajakan ataupun terlupa lah. Terlupa dia masih dalam sembahyang. Maka perbuatan tersebut ia tidak membatalkan sembahyang dengan sebab terlupa, maka sunat dia sujud sahwi. Ya, jangan. Baik. Kakalamin kathirin fil asah. Seperti kalam perkataan yang banyak mengikut kaul yang asah. Sama juga makan yang banyak, perbuatan yang banyak. Baik. Kakalamin silap ke ni? Jika tidak batal dengan lupa ni. Kakalamin kathir fil asah. Betul dah? Kejap. Ya. Gitu dah, kita gitu dah. Betul dah gitu. Sebab dia kalam kathir. Dengar balik percakapan yang banyak. Dengar balik. Percakapan yang banyak. Percakapan yang banyak. Walaupun tanpa disengajakan, walaupun terlupa, ia membatalkan sembahyang. Ingat tak? Ingat tak? Dia yang dimaafkan adalah percakapan yang sedikit. Ingat tak sebelum ni? Jadi sekarang ni, wa illa sajad illam tabtul bisahwi. Jika tidak batallah ia dengan sebab terlupa ni. Kakalamin kathir. Seperti kalam yang banyak. Gitu. Kejap. Sebab kalau dalam kitab Mughnil Muhtaj dia kata gini. Amma idza abtala sahwuhu kakalamin kathir fil asah kama marra wa aklin kathir wa fi'lin kathir fala sujud. Fa innahu laysa fi shalah. Maksudnya kalau sekiranya membatalkan oleh lupanya. Kalau membatalkan oleh terlupanya, seperti percakapan yang banyak mengikut kaul yang asah, makan yang banyak, perbuatan yang banyak, maka tidak ada sujud. Kerana dia bukan lagi dalam sembahyang. Okey, boleh. Baik. Dia kata gitu. Nanti kita kena tengok ibarat model. Okey. Wa illa
sajad. Dan jika tidak macam tadi, maka dia sunat dia sujud. Tapi sunat dia sujud saat ni tu illam tabtul bisahwi, jika tidak batal dengan sahwihi. Baik, jika tidak begitu, sunat dia sujud jika tidak batal dengan sahwi, dengan terlupanya. Adapun kalau batal dengan terlupa sekalipun, maka tidak sunat sujud sahwi. Okey, boleh faham. Cuma kalam ni seperti kalam, dia nak contoh di mana? Tak bukan. Dia nak contoh di mana? Kaf tu litamthil. Nak contoh di mana? Dah sunat sujud sahwi. Baik. Dan jika tidak. Okey, nanti anda tengok semula. Dia kaf ni contoh di mana. Tapi kita fahamlah maksud dia kan. Sebab dalam Mughni dia kabul lagu tu. Jadi kalam yang banyak, ia membatalkan sembahyang mengikut kaul yang qasah. Sebab tu tidak sunat sujud sahwi. Sama juga perbuatan yang banyak. Walaupun dalam keadaan terlupa, ia membatalkan sembahyang. Makan yang banyak, ia membatalkan sembahyang. Walaupun terlupa, maka tak sunat sujud sahwi. Cuma kita nak kaji ataupun anda cuba tengok balik kalam ni dia buat contoh di mana. Nanti kita tengok semula. Dia kalam ni bukanlah contoh suatu yang tidak batal dengan terlupa, bukan. Baik, tengok semula. Nanti anda tengok semula. InsyaAllah. Malah nak fikir. Kalau fikir lalu ni boleh, tapi makan masa lama. Panjang lama masa. Okey, seterusnya katanya wa tatwilur ruknil qasir yubtilu amduhu fil asah fayasjudu li sahwihi. Dan memanjangkan rukun yang pendek membatalkan oleh sengajanya mengikut kaul yang asah. Jadi bermakna tidak membatal ketika lupa. Sebab itulah fayasjudu li sahwi. Kita kena faham perkataan fayasjudu li sahwi ni, maka sujud bagi kerana terlupanya. Dengan kita dapat faham bahawasanya memanjang rukun yang pendek kalau dengan terlupa, ia tidak membatalkan sembahyang. Okey, boleh faham? Okey, dalam mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, rukun pendek dua. Yang pertamanya i'tidal, yang keduanya adalah duduk antara dua sujud. Memanjangkan rukun pendek, iaitu memanjangkan i'tidal. Memanjangkan duduk antara dua sujud. Maka ia membatalkan sembahyang. Sama ada memanjangkan saat itu dengan diam, saja duduk diam lama, ataupun dengan melakukan zikir yang tidak disyariat. Kalau baca zikir yang disyariatkan, masih lagi tidak dikatakan memanjang. Okey, dia baca tu yang zikir yang disyariat, tiba-tiba tambah zikir-zikir yang lain, sehingga lebih daripada kadar yang sepatutnya. Kalau i'tidal lebih daripada kadar membaca Fatihah. Okey, itu sebagai contoh. Dua antara dua sujud lebih daripada kadar membaca tasyahud sebagai contoh. Maka tu dia termasuk dalam memanjangkan rukun qasir. Memanjangkan rukun qasir, ia membatalkan kalau disengajakan. Okey, membatalkan kalau disengajakan. Jadi apa yang diperintah adalah tidak memanjangkan. Tiba-tiba dia memanjangkan, jadi bermakna dia telah melakukan perkara yang dilarang. Okey, boleh faham? Dia melakukan perkara yang dilarang. Cuma kalau tidak sengaja memanjangkan, terlupa. Aku duduk tidak, terlupa. Lama ingat dua qiyam. Sebagai contoh terlupa, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Cuma sunat sujud sahwi. Okey, jelas kan? Sebab tu dia kata fayasjudu li sahwi. Fal-i'tidalu qasirun wa kadhal julusu baina as-sajdataini fil asah. I'tidal adalah qasir, pendek. Walaupun ada pandangan yang mengatakan
bahawasanya i'tidal juga termasuk dalam rukun yang panjang, tapi pandangan mu'tamad i'tidal rukun yang pendek. Sama juga wakadzal julusu bainas sajdatain fil asah. Sama juga julus duduk di antara dua sujud mengikut qaul yang asah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau naqala ruknan qawliyan kafatihatin fi ruku'in aw tashahhudin lam tabqul bi'amdihi fil asah. Tapi wa yasjudu li sahwihi fil asah. Wa 'ala hadha tustathna hadhihi as-suratu min qawlina ma la yabtulu 'amduhu la sujuda li sahwi. Sekiranya memindah ia akan rukun qawli. Memindah ia akan rukun qawli. Yang dimaksud dengan rukun qawli di sini adalah rukun qawli yang selain daripada salam dan takbiratul ihram. Rukun qawli yang selain daripada salam dan takbiratul ihram. Okey, boleh faham? Lain daripada salam dan lain daripada takbiratul ihram. Jadi bermakna Fatihah, tasyahud, tu selawat kepada Rasulullah. Dia memindah rukun qawli. Dia memindah ke tempat yang lain. Contoh rukun qawli ka fatihatin. Seperti Fatihah. Dia pindah fi ruku'in pada dalam rukuk. Dia pergi baca Fatihah dalam rukuk. Au tasyahudin ataupun baca Fatihah dalam tasyahud. Silap. Bukan dalam tasyahud. Au tasyahudi ini ataf pada Fatihah. Betul tak gitu? Seperti baca Fatihah dalam rukuk. Oh, betul dah. Boleh kita kata au tasyahudin ataf pada rukuk. Au julusi tasyahudin. Boleh gitu? Boleh. Ataupun baca Fatihah dalam duduk tasyahud. Itu maksud au tasyahudin, ataf pada rukuk. Jadi dia memindah rukun qawli seperti Fatihah dalam rukuk ataupun dalam duduk tasyahud, lam tabqul bi'amdihi, tidak batal dengan sengaja. Tidak batal sembahyang dengan sengaja. Sengaja. Dalam rukuknya baca Fatihah, sengaja. Dalam tasyahud dia baca Fatihah, sengaja. Tapi dalam i'tidal tak boleh. Kalau dalam i'tidal batal sembahyang. Sebab apa dia? Memanjangkan. Dalam duduk antara dua sujud batal. Sebab apa dia? Memanjangkan. Faham? Dalam rukuk, dalam sujud, dia baca Fatihah. Ataupun dalam tasyahud, dia baca Fatihah. Tiga tu lah boleh buat contoh. Lain ada lagi. Ada lagi ya? Tasyahud awal, tasyahud akhir ya. Lain tak ada qiyam memang tempat Fatihah dah. Tak batal dengan sengaja. Mengikut qaul yang asah. Jadi apabila kita faham tak batal dengan sengaja, ni apabila dikabur tak batal dengan sengaja, buat benda tu pada qaul yang asah, jadi kita kena faham bahawasanya tempat dia baca Fatihah. Faham? Tempat Fatihah dia baca Fatihah. Sebab perkataan naqala ni, memindah ni seolah-olah kita boleh faham bahawasanya tempat dia tidak baca Fatihah tapi dia baca Fatihah pada tempat yang lain. Faham? Dalam qiyam dia tak baca Fatihah, dalam rukuk dia baca Fatihah. Sengaja buat gitu, batal tak sembahyang? Batal kerana dia sengaja meninggal rukuk. Jadi, kalau tak batal ni, kita jangan buat contoh masa qiyam dia tak baca Fatihah. Tu salah contoh gitu. Masa qiyam dia baca Fatihah. Tempat biasa dia baca Fatihah. Cuma maksud naqal di sini, memindah di sini, maksudnya dia baca Fatihah di tempat yang lain. Bukanlah bermaksud pada tempat Fatihah dia tak baca Fatihah, lepas tu dia baca tempat lain. Itu salah. Itu batal sembahyang. Kalau disengajakan. Tak sengaja tak batal. Disengajakan batal. Kerana sengaja meninggal rukun yang membatalkan sembahyang. Okay, boleh faham? Tapi hak ni dia kata tak batal, terlupa. Jadi bermakna naqal di sini bukanlah naqal tempat dia tak buat, dia buat tempat lain. Naqal di sini maksudnya tempat dia buat.
Cuma pergi buat pula di tempat lain. Jelas tak? Jadi, apabila tidak batal dengan sengajanya, kalau mengikut kaedah asal, setiap benda yang tidak batal oleh sengaja tidak ada sujud sahwi. Betul tak itu? Setiap benda yang tidak batal, kalau dengan sengaja, maka tidak ada sujud sahwi. Tetapi hak ni, wayasjudu lisahwihi fil asal. Sujudlah ia bagi sahwi kerana terlupanya mengikut kaul yang asal. Tetap wajib dia kena, tetap sunat dia sujud sahwi mengikut kaul yang asal. Katanya wa'ala hadha, dan di atas ini tustathna hadhihi suratu min qaulina ma la yabtulu 'amduhu la sujuda li sahwihi. Maka dikecualikan surah ini daripada perkataan kami, apa yang tidak batal oleh sengajanya tidak ada sujud bagi sahwi. Faham? Jadi benda ni dikecualikan lah daripada kaedah ni, daripada dhabit ni. Dia asalnya perkara yang tidak batal oleh sengajanya tidak ada sujud sahwi. Tetapi hak ni walaupun tak batal dengan sengaja, tak batal baca Fatihah dalam rukuk. Walaupun salah. Rasul larang baca Quran dalam rukuk, dalam sujud, bukan tempat baca Quran. Rasul larang. Tapi dia tidak membatalkan sembahyang mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i walaupun disengajakan. Kaedah kita sebelum daripada ni, kalau benda hak yang melakukan benda yang dilarang, kalau ia tidak membatalkan sembahyang dengan sengaja, ia tidak sunat sujud sahwi. Ingat tak sebelum ni? Tetapi hak ni tetap sunat sujud sahwi. Jadi bermakna hak ni keluar daripada dhabit tersebut, dikecualikan daripada dhabit tersebut. Jadi seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya walau nasiyat tashahhud al-awwal fa dzakarahu ba'da intisabihi lam ya'ud lahu. Sekiranya dia lupa tasyahud yang pertama, fa dzakarahu, maka dia ingat tasyahud yang pertama selepas daripada intisab, tegaklah, bangun berdiri betul lah, lam ya'ud lahu, tidak kembalilah ia kepada tasyahud awal. Dia terlupa tasyahud awal, dia bangun sampai qiyam molek dah, baru ingat tak tasyahud awal, maka tidak boleh dia turun semula. Tak boleh. Kalau dia turun semula, batal sembahyang ni kalau dia tahu hukum. Sebab dia, sebab meninggal sunat sehingga kita telah bersepakai masuk kepada rukun, maka tidak boleh kita tinggal rukun untuk mendapatkan perkara sunat. Katanya fa in ada aliman bi tahrimihi batalat, maka jika dia kembali juga lepas daripada bangun diri dah turun mula, maka jika dia kembali dalam keadaan dia mengetahui bitahrimihi dengan pengharamannya, batalat ay batalat salatu. Au nasian atau terlupa, fala, maka tidak batal sembahyang. Ia terlupa. Tak sengaja lah. Ataupun dia jahil, maka tak batal. Cuma katanya wayasjudu lis-sahwi. Sujudlah ia bagi sahwi. Sujud. Kerana terlupa dia saat itu sujud. Sebab dia telah melakukan perkara yang dilarang. Jelas tak? Au jahilan fakadha fil asah, ataupun dia tidak tahu hukum, maka seperti itu juga mengikut kaul yang asah, maksudnya tidak batal dan sunat dia sujud sahwi. Jelas tak? Katanya walil ma'mumi al-'audu li mutaba'ati imamihi fil asah, dan bagi makmum kembali untuk mengikut imamnya mengikut kaul yang asah. Jadi tu imam duduk tahiyat awal, makmum bangun terlupa. Dia makmum sengaja bangun lain daripada hukum makmum terlupa bangun. Faham? Kalau makmum sengaja bangun, tu imam duduk tahiyat awal, makmum sengaja bangun duduk tahiyat awal, dalam mazhab Imam Syafi'i ia tidak membatalkan sembahyang. Cuma hak paling comelnya, hak sunatnya, makmum turun tahiyat awal mula dengan bersama dengan imam. Dalam masalah ni tak batal sembahyang untuk makmum, walaupun dia bangun tegak dah, sebab dia terikat dengan imam. Jelas tak? Tetapi kalau makmum bangun terlupa, tu imam tahiyat awal, makmum bangun terlupa, maka ketika tu dia wajib dia kena turun semula. Okey. Bagi makmum kembali untuk mengikut imamnya mengikut kaul yang asah. Kata qultu, berkata oleh aku, kata Imam Nawawi, al-asah wujubu. Kaul yang asah adalah wujubuhu. Wajibnya wajib al-'aud li mutaba'ati imami. Wallahu a'lam. Okey, jelas Sekali lagi buat contoh. Sekarang ni terimam sujud yang kedua pada rakaat yang kedua. Jadi bangun daripada sujud yang kedua adalah bangun kepada tasyahud awal. Terimam duduk tasyahud awal, makmum tinggal tasyahud awal terus kepada qiyam.
makmum terus kepada qiyam, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perbuatan dia salah sebab menyalahi imam. Cuma menyalahi tersebut adakah termasuk dalam mukhalafah fahishah yang membatalkan sembahyang ataupun tidak? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, ia bukanlah mukhalafah fahishah. Bukanlah mukhalafah fahishah kalau makmum sengaja tinggal tasyahud awal sedangkan tu imam baca. Cuma ketika makmum duduk qiyam, sunat makmum turun semula baca tasyahud bersama dengan imam. Dia tak ada masalah. Ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana makmum terikat dengan tu imam. Tetapi kalau dia bangun secara terlupa, maka bukan sunat dia turun mula, bukan dia wajib turun semula. Tu maksud Imam Nawawi kata qultu al-aslahu wujubuhu ay wujubul aud wallahu a'lam. Jelas ha? Katanya walau tadhakkara qabla intisabihi 'ada lit-tashahhud. Jika kalau sekiranya dia ingat sebelum daripada tegak. Sebelum daripada betul teringat, aku tinggal tasyahud awal, 'ada lit-tashahhud. Kembalilah ia untuk tasyahud. Maka dia turun mula untuk tasyahud. Lepas tu sunat tak sujud sawi wa yasjudu. Dan sunat dia sujud sawi in kana sara ila al-qiyami aqrab. Jika adalah ia kepada qiyam lebih dekat. Kalau dekat kepada qiyam, dia bangun sampai pada tahap dia ingat saat itu dekat kepada qiyam berbanding dengan duduk. Faham lagi? Dekat dengan qiyam berbanding dengan duduk. Jadi kita ambil antara dua. Di antara duduk kepada qiyam, tengok mana? Agak-agak lah, agak-agak. Bukan kena ukur. Curi kawan tepi. Dia. Tali aci. Dia ukur. Dah. Bukan. Agak-agak lah. Aku dekat dengan qiyam dah ni. Kalau qiyam dah, dia turun dah. Dekat dengan qiyam masih lagi boleh turun. Cuma kalau dekat dengan qiyam, sunat dia sujud sawi. Tapi kata walau nahadha amdan. Jadi sunat sujud sawi jika adalah dekat kepada qiyam. Tapi kalau dekat kepada duduk, maka tak sunat sujud sawi. Dia bangun sikit aja. Aku tinggal tasyahud awal. Duduk mula. Tak sunat dia sujud sawi. Katanya walau nahadha amdan fa'ada batalat in kana ila al-qiyami aqrab. Pasal ni masalah dia. Terlupa. Ni pula, jikalau bangun ia dengan sengaja. Maksudnya tinggal tasyahud awal dengan sengaja. Fa'ada, maka dia kembali semula. Walaupun dah tegak lagi, dia kembali semula. Dah tegak lagi. Kalau tegak dah, jelas tak dia kan? Cerita dah kan? Kalau ni dah tegak lagi. Tapi dia bangun dengan sengaja. Tinggal tasyahud. Dia patut fa'ada, maka dia kembali semula. Batalat ay batalat salatuhu in kana ila al-qiyami aqrab. Jika adalah ia kepada qiyam lebih dekat. Dekat dengan qiyam dah turun mula. Padahal tak dia sengaja tinggal tasyahud. Jelas tak? Maka batal sembahyang. Tapi kalulah dekat dengan duduk lagi, baru bangun sikit, memang malah baca tasyahud. Baru sikit, tak jadi mula, berit mula. Turun balik. Batal tak sembahyang? Tak batal. Jelas tak? Faham tak dia? Faham tak ni? Tak faham? Belik. Sekarang ni orang tu dia tinggal tasyahud awal. Faham? Dia kadang-kadang tinggal tasyahud awal dengan sengaja, kadang-kadang terlupa. Tinggal dengan sengaja, tinggal terlupa. Kalau naik qiyam dah tak boleh, dah turun mula. Batas sembahyang. Jelas tak? Kalau tinggal dengan dak edang lagi duduk qiyam, dak edang qiyam lagi. Kalau tinggal terlupa, dengan terlupa tinggal tahiyat awal, maka sunat dia turun mula. Dan sunat dia sujud sawi, kena tengok mana lebih dekat di antara qiyam dan duduk. Kalau dekat kepada qiyam, sunat sujud sawi. Kalau dekat kepada duduk, tak sunat sujud sawi. Okey, jelas. Kalau dia tinggal dengan sengaja, tapi tak edang lagi sampai qiyam, pasti nak turun mula boleh ke tak? Tengok Tengok orang ni. Kalau dia dekat dengan qiyam dah, dia dah nak turun mula. Kalau turun mula, batas sembahyang. Kalau dekat dengan duduk, masih lagi boleh turun mula. Jelas tak? Gitu nak bayar. Habis. Katanya, walau nasya qunutan fadhakarahu fi sujudihi lam ya'ud lahu.
Nanti kita sambung semula ni insya-Allah. Minggu hadapan kalau sekiranya dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. A'la wa a'lamu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, malam ni kita ada orang tanya soalan Ustaz. Boleh boleh kita jawab. sekejap. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua soalan. Satu, kita bakar siapa yang ada najis. Asap pembakaran tu hukumnya apa? Yang keduanya, cicak mati dalam almari menyebabkan baju dalam almari itu bau bangkai. Adakah dikira mutan najis walaupun tak bersentuhan dengan bangkai cicak tersebut? Masalah asap daripada benda yang najis, asap daripada bakaran najis, maka sebenarnya ulama berbeza pandangan. Kalau kita nak tengok pandangan ulama, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, asap najis juga hukum dia adalah najis. Cuma kalau sikit dimaafkan. Hukum dia adalah najis. Bisa dengar gitu kan? Baik. Manakala cicak mapuh dalam gerobak, busuk tahu baju, bau bakar cicak, tapi tak kena pun, maka kata ulama, ia tidak menajiskan, ia tidak menajiskan baju. Tak kena, tak najis. Bau saja tak ada masalah. Bau saja tidak menjadi masalah. Sebab bau ni dipanggil atar. Dipanggil benda atar. Dia bukan ain. Bau. Bau tak ada masalah. Allahu a'lam. Benda dalam matang ke atas tiada kalam. Kat bawah ada kalam. Mana? Oh, dalam tadi ada wa illa sajada illam tabtul bisahwi. Kalam min kathir ada tak dalam matang? Ada. Okey. Ana nampak dah orang ni. Dia gini. Agustus mulakan. Dia kakalam, kata model kakalam ni kaf li tamthil, tapi dia panggil tamthil bagi mangfi, bukan tafsir bagi nafi. Kata model ni satu kaedah Dia contoh bagi mangfi, bukan contoh bagi nafi. Kan dia kata jika tidak batal ia dengan lupanya. Okey, tidak batal tu panggil nafi. Mangfinya adalah batal. Contoh batal dengan lupanya adalah kakalamin kathir fil asah. Jadi panggil ni contoh bagi mangfi, bukan contoh bagi nafi. Sebab itulah dalam kitab Mughnil Muhtaj dia ada sebut amma idza abtala sahwu kakalamin kathir. Isyarat kepada kakalamin kathir adalah benda contoh kepada mangfi, bukan contoh kepada nafi. Dia dua, contoh kepada nafi lain daripada contoh kepada mangfi. Wallahu a'lam. Lam yasjud li sahwihi. Gana ustazna lam yasjud li sahwihi mana? Illam yabtul amduhu kaliltifati wal khatwatain lam yasjud li sahwihi. Tidak sujudlah ia kerana terlupanya. Okey, kalau dia terlupa melakukan perkara tersebut, maka tidak sunat dia sujud. Sama juga kalau dia lakukan dengan sengaja, sebab benda itu tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Ada yang menyatakan bahawa i'tidal rakaat akhir setiap solat adalah rukun yang panjang kerana ia tempat letak bacaan qunut nazilah. Apakah benar demikian? Atas pandangan soalan daripada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Ridwan Hashim YB hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa wafaqahu lima yuhibbu wa yardah, seorang yang cukup tawadhu'.
Jadi dakwaan tersebut sebenarnya menyalahi mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya benda i'tidal dia rukun pendek. Rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat dia adalah rukun pendek. Cuma dalam masalah sembahyang subuh ataupun ketika sunat qunut nazilah, maka dikirakan tempat tersebut, maksudnya dikirakan ada zikir yang lain, maksudnya ada benda yang lain, maka boleh dipanjangkan untuk berdoa. Wallahu a'lam. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab jawab soalan saat ni, tengok dalam kitab Mughnil Muhtaj, dia katakan amma taqwiluhu bimasyru'in ka qunutin fi mawdi'ihi. Adapun memanjangkan dengan benda yang disyariatkan seperti qunut pada tempatnya ataupun tasbih pada solat tasbih, maka fala yubtilu salah liwurudihi, maka ia tidak membatalkan sembahyang kerana warid perkara tersebut. Jadi oleh kerana qunut saat itu adalah benda yang masyru' dalam hal-hal tertentu, maka dikirakan benda yang lain, maka boleh dipanjangkan. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, berapakah kadar paling lama untuk rukun pendek? Adakah qunut dikategorikan rukun pendek ke panjang? Okey, berapakah kadar paling lama untuk rukun pendek? Dalam kitab Mughnil Muhtaj dia sebut wa miqdarut tatwil kama naqalahu al-Khawarizmi 'an al-ashab an yulhaq bil i'tidali bil qiyam lil qira'ati wal julus baina as-sajdatayn bil julusi lit tashahhud. Kadar memanjangkan yang tidak boleh pada rukun pendek adalah sebagaimana yang dinaqalkan oleh Imam Al-Khawarizmi daripada ashab Asy-Syafi'i bahawa disamakan i'tidal ataupun disamakan i'tidal dengan qiyam, bacaan Fatihah dalam qiyam dan duduk di antara dua sujud dengan duduk bagi tasyahud. Maksudnya i'tidal jangan lebih daripada tempoh seseorang tu qiyam. Qiyam sekali dengan bacaan yang diwajibkan lah. Manakala duduk antara dua sujud jangan lebih daripada tempoh benda tasyahud. Okey, boleh. Manakala berkenaan dengan soalan yang kedua, adakah qunut di kategori rukun pendek? Qunut bukan rukun, qunut adalah sunnah. Cuma oleh kerana qunut ni benda yang masyru', benda yang disyariatkan, maka walaupun jadi panjang i'tidal ketika seorang tu baca qunut, maka tidak menjadi masalah. Tapi dengan syarat ada sebab dia. Yang pertamanya, qunut pada sembahyang subuh. Yang keduanya, qunut pada sembahyang witir pada nusuf yang kedua daripada bulan Ramadan. Yang ketiganya, qunut nazilah ketika ada sebab yang mengharuskan qunut nazilah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika soalan daripada Al-Fadhil Waibi hafizahullah ta'ala, bagaimana jika imam berdiri tegak kerana terlupa baca tasyahud, kemudian dia duduk semula, bagaimana pula dengan makmum? Adakah dia perlu turun juga ikut tok imam? Okey, tok imam bangun duduk tegak dah, tok imam bangun duduk tegak dah, dia dalam masalah tasyahud awal, kalau tok imam tinggal, wajib makmum tinggal. Kalau tok imam tinggal, makmum buat, batal sembahyang makmum. Dia lain, kalau tok imam buat, tak wajib makmum buat. Okey dah? Tok imam tinggal. Okey, makmum saat ni tu wajib kena ikut imam. Apabila tok imam tinggal, wajib makmum kena tinggal. Walaupun makmum dak bangun lagi. Okey, boleh faham? Walaupun makmum dak bangun lagi, apabila tok imam tinggal, wajib makmum tinggal. Tiba-tiba tok imam bangun qiyam. Dia turun mula. Sebab tok imam tak tahu. Jadi benda yang dilakukan oleh imam adalah benda yang salah. Kalau tok imam buat dengan sengaja, batal sembahyang imam. Makmum diperintah mengikut imam, tapi bukan dalam perkara yang salah. Jadi dalam masalah ni, makmum kena bangun. Okey, boleh faham? Makmum kena bangun. Dan makmum diberi dua pilihan, sama ada niat mufaraqah ataupun menanti imam dalam qiyam. Sebab dia masih lagi diberi dua pilihan kepada makmum.
Kerana ada kemungkinan imam buat dalam keadaan dia terlupa ataupun dia jahil hukum. Okey, maksud ihtimal tersebut masih lagi boleh kita letakkan atau tanggung sembahyang imam masih lagi sah. Okey, jelas kan? Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Muhammad Al-Subaidi. Salam Ustaz. Tahan tangan ketika bersin dalam solat, adakah dibolehkan? Dia boleh. Tak ada masalah tahan tangan ketika bersin. Tahan tangan boleh. Gitu. Tak ada masalah, boleh sebab dikira pergerakan yang sedikit. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Betul lagi kalau ada orang gigi palsu pula. Kalau tak tahan tangan takut capuk gigi, maka waktu molek sangat tahan. Tidak nyanyi ke orang lain sembahyang kat gigi. Selok suku. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian teraki dan jawab soalan pada malam ini. Jadi sebagaimana hamba khabar tadi, insya-Allah pada minggu depan hari Senin kita baca kitab ni seperti biasa. Manakala hari Selasa kita akan baca kitab Masbuk, Muwafiq Masbuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah 3 hingga 4 seri insyaAllah. Jadi siapa-siapa ada soalan boleh tanya seperti biasa. Kita akan bagi dalam grup WhatsApp. Kita ada 3 grup WhatsApp. InsyaAllah kita atur dah tadi. Jadi siapa-siapa ada kita bolehlah WhatsApp ataupun minta dengan admin page ni. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi untuk akhirnya nak minta Ustaz untuk baca doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا نسألك يا ربنا مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang terlibat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suatu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.